Salam 9 Ramadan bersama saya Zawazi Yusof, rentasan berita dan antara paparan utama untuk edisi 1342 malam ini. Apa kaitannya derma politik dan payung kerajaan? Sang lembu kenyang kini berlagak bela Melayu Islam. Antara kes karipap angin dan ayam pencet. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa kerajaan sedang mengkaji semula semua monopoli yang wujud ketika ini amat dialu-alukan. Tindakan tersebut, kata Anwar, sebagai langkah menyediakan perkhidmatan lebih baik dan adil kepada rakyat pada kos berpatutan. Prinsip pembangunan ekonomi yang telus memerlukan kami membuat beberapa pelarasan dan peralihan daripada apa yang saya fikirkan sebagai kehuru-haraan, lapuk dan untuk menangani kepentingan tertentu dalam konteks monopoli, katanya. Dia batik media selepas lawatan rasmi 3 hari ke Arab Saudi baru-baru ini. Setakat ini, kerajaan tidak melanjutkan konsesi perkhidmatan pemeriksaan kenderaan oleh Puspakom Sdn Bhd Puspakom dan Touch and Go TNG. Pada masa yang sama, menurut Anwar, kerajaan akan terus mempertahankan kepentingan Bumiputera tetapi dengan pelaksanaan yang jelas dan telus. Kerajaan ini tidak semestinya akan memungkiri komitmen kami untuk membantu syarikat Bumiputera, tetapi ia harus dilaksanakan dengan telus dan membenarkan persaingan adil dalam kalangan syarikat Bumiputera, tegasnya. Sudah tentu tindakan terhadap dua syarikat tersebut tidak memadai untuk menggalakkan persaingan yang adil dalam perniagaan. Antara perniagaan monopoli yang wajar dikaji adalah yang berkaitan dengan pengimportan makanan, perkhidmatan liputan rangkaian 5G, pembekalan ubat, perkhidmatan kerajaan secara dalam talian dan televisyen berbayar. Baru-baru ini ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Pakatan Harapan Bagan, Lim Guan Eng, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan dahulu telah memberi 9 kontrak kepada Datasonic, teknologi Sdn Bhd yang berkuat kuasa dengan Kementerian Dalam Negeri yang bernilai lebih 1.1 bilion ringgit. Katanya 5 daripada 9 kontrak ini berada di bawah Jabatan Imigresen Malaysia, manakala bakinya dengan Jabatan Pendaftaran Negara. 7 daripada 9 kontrak tersebut diberikan secara runungan terus di antara tahun 2016 hingga 2022, lapor Harapan Daily. Saifuddin menegaskan kontrak perolehan sistem e-gate warga asing atau MaxXP di Pejabat Imigresen Bangunan Sultan Iskandar Johor yang sepatutnya tamat pada bulan Ogos 2022 telah dilanjutkan hingga Ogos 2023 yang bernilai 5.7 juta ringgit. Projek ini diberikan secara runungan terus dengan surat kelulusan Kementerian Keuangan yang bertarikh 5 Mac 2021. Kontrak perbekalan kad pekerja asing iCard sejak November 2022 hingga 31 Oktober 2025 yang bernilai 140 juta ringgit juga adalah kontrak rundingan terus. Kontrak pembekalan čip pasport 5 tahun ke dalam halaman biodata polikarbonat pasport ialah kontrak selama 5 tahun yang sepatutnya tamat pada November 2021 tetapi dilanjutkan selama 2 tahun hingga November 2023. Kontrak yang diperoleh secara rundingan terus ini bernilai 350 juta ringgit. Kontrak pembekalan dokumen pasport Malaysia selama 5 tahun yang sepatutnya berakhir pada bulan November 2021 telah dilanjutkan sehingga November 2023 yang bernilai 223 juta ringgit juga adalah antara kontrak rundingan terus. Kontrak terakhir dengan Jabatan Imigresen ialah kontrak pembekalan muka surat biodata polikarbonat. Kontrak 45 bulan yang tamat dalam bulan November 2021 telah dilanjutkan sehingga November 2023 yang bernilai 270 juta ringgit juga adalah kontrak rundingan terus, katanya. Menurut Saifuddin, Datasonic juga terlibat dalam kontrak pembekalan kad mentah MyCard, MyTentera, MyPuka selama setahun hingga Februari 2023 untuk Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Kontrak yang diperoleh secara rundingan terus ini bernilai 50 juta ringgit. Selain itu, syarikat berkenaan juga mendapat kontrak
pembekalan peralatan perisian untuk percetakan teragih MyCard di bawah projek transformasi bandar di Pulau Pinang selama setahun sehingga April 2023 yang bernilai 1.07 juta ringgit. Bagaimanapun, kontrak perkhidmatan penyelenggaraan pusat pengeluaran kad secara komprehensif di JPN selama 2 tahun akan tamat pada Mei 2023 yang bernilai 39 juta ringgit adalah tender terbuka. Begitu juga kontrak perkhidmatan mereka bentuk, mencetak, membekal dokumen keselamatan yang diperolehi pada Mei 2022 dan akan tamat pada April 2025 bernilai 22 juta ringgit. Wah, hebatnya rezeki datang bergolek. Saifuddin turut menyatakan bahawa Datasonic ialah syarikat milik Datasonic Group Berhad yang mempunyai status Bumiputera. Namun carian Jom Channel mendapati antara ahli lembaga pengarahnya terdapat individu yang bernama Chiu Chi Hong dan Chia Kok Kwang yang tidak memiliki mirip identiti Bumiputera. Benar, perniagaan Datasonic bukan monopoli, tetapi kenapa banyak mendapat kontrak secara rundingan terus selain memenangi tender terbuka? Mengulas mengenai monopoli, bekas Ketua Eksekutif Lembaga Tabung Haji Datuk Nik Muhammad Hashuddin Yusof melahirkan rasa pelik apabila monopoli dijadikan sebagai simbol kebanggaan oleh puak yang takut kepada persaingan. Beliau juga membangkitkan kumpulan yang bertindak sama tetapi tak serupa, iaitu oligopoli. Saudara kepada monopoli adalah oligopoli. Ini adalah apabila bilangan kecil pembekal mengeluarkan barangan atau perkhidmatan yang lebih kurang sama. Akhirnya, susah pemain baharu lain yang nak masuk pasaran. Jika pembekal-pembekal ini berpakat pula, pelanggan dan penggunalah yang akan membayar kos yang tinggi atau menelan barangan atau perkhidmatan yang bermutu rendah, ujarnya dalam satu hantaran di Facebook. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji itu berkata, atas sebab inilah kerajaan tak boleh lebih-lebih di dalam memberi keutamaan kepada pemain industri pilihan mereka. Kerajaan menurut beliau perlu lebih terbuka dan permudahkan persaingan. Biarlah pengguna dan pelanggan yang menjadi pengadil siapa yang akan menjadi pembekal yang lebih berjaya. Masalahnya, pada pandangan saya, kos ekonomi hasil dari persaingan yang tiada di dalam keadaan monopoli atau oligopoli yang dinikmati oleh pembekal-pembekal berkenaan boleh dikongsikan dengan pembuat dasar. Kegilaan dakwaan bahawa derma politik adalah halal adalah di antara gejala penyakit ini. Apabila masyuk, pembuat dasar akan mula tidak nampak kecelakaan ke atas pengguna dan pelanggan bidasnya. Justru bila mengajak masyarakat dan pengguna sama-sama menentang monopoli, kerana akhirnya kita juga yang akan menanggung kosnya. Mengapa tidak? Bukankah kita membayar kosnya sama ada secara langsung melalui poket kita ataupun kos yang tinggi yang ditanggung kerajaan? Kalau dah puluhan tahun kena dipayungkan dengan dasar monopoli, peniaga tu betul-betul pandai ke? Sekiranya pengguna pula yang bermati-matian mahu monopoli dikekalkan sebagai tanda kebanggaan, tidak pernah terdetik ke di dalam fikiran adakah kita sudah hilang kewarasan tempelaknya. Seperti syarikat monopoli, syarikat oligopoli juga berpotensi untuk menjadi pembekal barangan atau perkhidmatan yang mengenakan harga yang lebih tinggi daripada sepatutnya. Kualiti barangan atau perkhidmatan juga tak perlu hebat. Jika diteliti kenyataan Nik Muhammad Hashuddin yang kini pengarah Petron Malaysia Refining and Marketing Berhad Petron itu, kita akan nampak bahawa Datasonic memiliki ciri-ciri oligopoli kerana payung kerajaan, iaitu kontrak rundingan terus. Justru jika kerajaan tidak buang payung perlindungan buat syarikat monopoli dan oligopoli ini, sampai bila pun kita tidak akan melihat persaingan yang adil. Mereka yang mendapat payung kerajaan semakin kaya, rakyat marhain semakin papa kedana. Baru-baru ini, pengikut PAS dan Perikatan Nasional PN telah menularkan gambar-gambar lucah Thai Hot Guy dengan tujuan meniupkan khabar kononnya kerajaan perpaduan sengaja membiarkan program LGBT berleluasa di negara ini. Dengan kepantasan dan kecekapan kerajaan, program itu berjaya disekat dan kerajaan memberi amaran akan mengambil tindakan tegas kepada pihak yang terlibat. Untuk rekod dan fakta, semasa PAS dan PN menjadi kerajaan tebuk atap selama 33 bulan, hampir 20 konsert telah diluluskan, bahkan konsert artis yang mempromosi LGBT iaitu Billie Eilish berjalan dengan kehadiran 25,000 orang penonton. Pada ketika itu, di mana suara walaun dan pimpinan PAS? Apa yang Menteri PAS buat membiarkan sahaja perkara itu berlaku? Di sini timbul persoalan, adakah PAS benar-benar ikhlas atau sekadar bermuka-muka dan menjadikan setiap isu sebagai senjata politik, bahkan memfitnah kerajaan perpaduan? Tentunya anda masih ingat, malah semuanya masih segar di ingatan rakyat, program Bina Badan Wanita dan Pondan yang menayang dada di Kedah semasa PN menjadi kerajaan tebuk atap. Program sudah berjalan sementara para menteri cabuk ketika itu sibuk makan sagun
lembab, makan gaji buta ibarat lembu kenyang. Selama 33 bulan kerajaan tebuk atap, netizen dalam keadaan tenteram kerana Menteri dan Setro PN PAS yang suka memainkan isu agama dan kaum seperti ulas sawa kekenyangan yang mendapat ghanimah makan duit haram ketika itu. Kini, para walaun PN PAS telah kembali keluar membuat kacau kononnya untuk mengulangi semula kejayaan tiupan api perkauman dan agama sempit sebelum langkah Sheraton dan pilihan raya umum ke-15 PRU15. Ketika itu, para ulama PAS telah mencetuskan fitnah di mimbar masjid demi mencapai hasrat menebuk atap sehingga memainkan isu orang Melayu Islam seperti tabung haji, institusi di Raja Melayu terancam, hak istimewa orang Melayu akan dihapuskan, LGBT dan tidak kurang pula isu kematian adib menjadi bahan sogokan hina puak penebuk atap ini. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang tidak berasa puas mengutus surat kepada Dr. Yusof Al-Qaradawi dan ramai pemimpin Islam seluruh dunia bahawa kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan PH sekular memusuhi Islam, disokong Freemason, Komunis, Zionis, Amerika dan banyak lagi fitnah yang ditabur Hadi. Pemimpin PAS yang terlepas cakap secara terbuka seperti Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria menuduh Anwar penyokong LGBT kalah saman dan mengakui apa yang beliau katakan sebenarnya adalah bohong, palsu dan fitnah. Jadi jelas bahawa PAS menang pilihan raya adalah disebabkan pembohongan dan fitnah keji sebegini. Berbalik kepada pengaruh LGBT adalah sepatutnya pendekatan semua pihak mesti bertujuan menghapuskan pengaruh LGBT ini secara bersama supaya penyakit tidak melarat kepada rakyat. Namun, masalah menjadi semakin rumit apabila PAS PN menjadikan modal politik untuk memburukkan lawan politik mereka, malah tidak ikhlas untuk menyelesaikannya. Faktanya, trend kes baharu HIV dalam kalangan homoseksual di Kelantan menunjukkan peningkatan sebanyak 33.2% dalam tempoh 5 tahun yang bermula 2016 sehingga 2021. Ini bukan Jom Channel yang mengeluarkan kenyataan. Ia disebut oleh Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, Datuk Dr. Zaini Hussein pada Disember tahun lalu. Setelah 30 tahun menjadi kerajaan, mengapakah PAS gagal menangani kes seks songsang di negeri Kelantan? Sibuk bicara tentang rumput di laman orang, laman sendiri rumput menjala di kaki tangga. Rakyat Malaysia perlu bersedia dengan banyak lagi isu perkauman dan agama sempit yang akan dimainkan oleh puak-puak ini dalam usaha untuk menutup skandal rasuah besar-besaran RM4.5 bilion Perikatan Nasional dalam kontrak jana wibawa. Mainan kotor dan menjijikkan PN ini harus disedari rakyat jelata mulai hari ini dalam menentukan siapakah sebenarnya menyelesaikan masalah dan membina negara secara ikhlas berbanding mereka yang berserban meratib kononnya mempertahankan Melayu Islam. Hakikatnya hanya berjuang dengan pembohongan serta fitnah demi makan gaji buta jadi lembu kenyang. Barang diingat, Nabi SAW pernah mengingatkan sudah hampir tiba satu zaman di mana ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk yang berada di bawah langit. Daripada mereka lah keluarnya segala fitnah dan fitnah itu akan memakan diri ulama itu sendiri. Hadis riwayat Baihaqi. Pada 12 Januari lalu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata tumpuan pihaknya pada tahun ini ialah membanteras monopoli dan kartel. Menurut beliau, aktiviti kartel telah terlalu lama mengambil kesempatan ke atas rakyat dan kerajaan. Salahuddin menggesa Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC untuk memperhebatkan usaha dalam menghapuskan kegiatan tersebut. Pencapaian ini mesti diteruskan. Kartel dan monopoli tidak boleh dibenarkan untuk wujud kerana mereka mengganggu persaingan dalam pasaran demi faedah syarikat perniagaan sekaligus mempengaruhi kos sara hidup. Sebagai anggota kabinet, saya memberi jaminan bahawa kerajaan akan memberi sokongan penuh kepada MyCC untuk menghapuskan atau mengurangkan kuasa kartel dan monopoli, katanya di petik media. Nampaknya pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan menteri-menterinya tidak diendahkan oleh segelintir rakyat yang tamak haloba. Malang sekali ia berlaku pada bulan Ramadan yang mulia ini. Harian Metro pada 22 Mac lalu melaporkan bahawa sekumpulan individu atau ejen bergelar ayahanda mengaut keuntungan berlipat kali ganda dengan menjual tapak bazar Ramadan dan Aidilfitri. Antara lokasi tapak bazar yang popular ialah Jalan Tuanku Abdul Rahman, Jalan Masjid India,
Bazar Ramadan Kelana Jaya, Bazar Ramadan Sentosa dan beberapa lokasi strategik lain. Wartawan Harian Metro yang menghubungi beberapa ayahanda berkenaan turut ditawarkan tapak dengan harga sehingga RM35,000 bergantung kepada lokasi perniagaan menurut laporan. Akhbar tersebut juga mendedahkan bahawa seorang individu yang mengaku menguruskan tapak di beberapa lokasi memberitahu harga tapak berbeza mengikut lokasi. Saya akan hantar senarai tapak dan lokasi, nanti abang pilih dan kita jumpa. Kalau setuju, saya akan masukkan nama abang sebagai pembantu jualan di lesen sementara yang dikeluarkan. Kalau jadi apa-apa, saya akan turun. Jadi tiada isu jika Dewan Bandaraya Kuala Lumpur datang periksa, kata ayahanda tersebut menurut laporan. Katanya kebiasaannya peniaga akan menyewa sehingga 3 lot tapak dan sanggup membayar harga yang tinggi kerana lotnya strategik. Jika berminat, kena beritahu awal sebab ramai yang nak sewa dan sanggup bagi harga tinggi lagi dari ini. Tahun lalu ada yang untung berlipat kali ganda. Kalau nak deal, kita jumpa depan depan baru senang untuk saya jelaskan cara bayaran, ujar ayahanda itu seperti dipetik. Selain itu, menurut akhbar berkenaan, seorang individu yang juga bergelar ayahanda mengiklankan sewaan tapak Bazar Ramadan di media sosial. Wartawan yang menghubungi nombor telefon tertera dimaklumkan lot tapak Bazar Ramadan di Sentosa Jalan Kelang Lama sudah habis dijual dengan harga RM5,000. Seterusnya, Harian Metro menyatakan situasi yang sama berlaku di Petaling Jaya. Seorang individu yang mendakwa mengawal daerah terbabit untuk menawarkan sewaan tapak Bazar Ramadan. Ketika dihubungi, lelaki terbabit bertanyakan kawasan mana dimahukan untuk disewa dan jenis perniagaan yang ingin dijalankan. Laporan tersebut mendedahkan seolah-olah ayahanda ini mempunyai kuasa yang sangat besar dalam mendapatkan tempat untuk berniaga di beberapa kawasan di Lembah Kelang. Adakah MyCC mampu menangani isu ini yang berlaku saban tahun? Nampaknya tidak, kerana gerombolan jahat yang mengaku sebagai ayahanda ini bergerak seperti kartel yang tidak ada syarikat. Peniaga pula tidak berani membuka mulut untuk mendedahkan aktiviti tidak bermoral ini. Lalu setiap tahun kita akan dapat karipap angin, gulai ayam pencen yang keras macam kayu dan lepat pisang sebesar jari sebagai hidangan iftar keluarga. Keadaan ini berlaku bukan kerana harga tepung, kentang dan ayam terlampau mahal, tetapi sewa tapak yang tidak masuk akal. Jika makanan dijual dengan kualiti dan kuantiti seperti lazimnya, peniaga akan menghadapi kerugian. Tetapi dalam jualan secara menipu pelanggan ini, mereka meraih keuntungan setiap tahun. Betul, bukan semua kawasan Bazar Ramadan dikuasai ayahanda yang menjana keuntungan atas angin. Bukan semua peniaga tidak jujur dengan jualannya. Tetapi hari-hari media sosial mendedahkan rungutan pembeli yang merasa tertipu dengan makanan iftar yang mereka beli di Bazar Ramadan. Siapa yang harus dipersalahkan? KPDN, peniaga, ayahanda atau agensi penguatkuasa yang membuat keputusan untuk menentukan kawasan dan penjualan tapak? Demikian hakikat yang berlaku tahun demi tahun. Sebab itu ada peniaga haram yang sanggup membayar kompaun. Memang ada Bazar Ramadan Rahmah, tetapi ia tidak berada di banyak lokasi. Islam menggalakkan umatnya untuk berniaga, tetapi berniaga hendaklah jujur, bukan menipu atau berniaga dengan menindas pihak lain. Keuntungan dalam perniagaan yang berasaskan penipuan tidak akan mendapat keberkatan. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang melakukan jual beli berhak mempunyai pilihan sama ada meneruskan atau membatalkan jual beli selagi mereka belum berpisah. Jika kedua-duanya berjual beli secara jujur dan jelas, maka jual beli mereka itu akan diberkati. Jika kedua-duanya berjual beli secara menyembunyikan sesuatu dan berdusta, maka keberkatan pada jual beli itu akan terhapus. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam. Mohon pihak yang berkaitan seperti Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dan agensi-agensi lain yang berkaitan segera menangani isu ini agar tidak berlaku lagi pada tahun-tahun akan datang. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Selamat menunaikan ibadah puasa.